Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan anda sedang menonton segmen Pantau Kerajaan Baharu, dan kita nak mulakan dengan perkembangan terbaru pada petang ini yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dilaporkan tiba di Brunei untuk melakukan kunjungan hormat selama 2 hari ke negara itu. Ini adalah merupakan lawatan rasmi beliau yang kedua ke luar negara sejak dilantik sebagai Perdana Menteri selepas Indonesia. Penerbangan khas membawa Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tiba di lapangan terbang antarabangsa Brunei pada 3.13 minit petang. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, Anwar dijadual menyertai makan malam bersama diaspora Malaysia di Bangunan Suruhanjaya Tinggi Malaysia. Beliau juga akan menghadap Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah di Istana Nurul Iman pada hari kedua lawatan. Kedua-dua pemimpin akan membincangkan langkah untuk terus memperkukuhkan hubungan dua hala serta rancangan kerjasama masa hadapan. Kedua-dua pemimpin juga bakal menyaksikan majlis menandatangani memorandum antara Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia dan Agensi Perdagangan Brunei. Dan semestinya dalam pelbagai berita yang kami bawakan, tumpuan hari ini kami berikan kepada lawatan Perdana Menteri ke Brunei Darussalam yang mana menerusi rangka lawatan 2 hari ini pastinya padat dengan pelbagai pertemuan dan perbincangan bersama pemimpin-pemimpin di Borneo. Sektor perdagangan antara menjadi tumpuan kerajaan perpaduan di samping usaha untuk mengurangkan seperti mana yang kita tahu iaitu keterisan dalam negara. Bagaimanapun sekiranya diperhatikan, Perdana Menteri sekarang memberi perhatian yang sewajarnya kepada negeri-negeri di Borneo dan trend menunjukkan sejak kebelakangan ini fokus adalah pada pembangunan serta kestabilan negeri-negeri di Borneo dalam rangka lawatan beliau ke Sarawak dan ke Sabah beberapa minggu lalu. Ini termasuk pertemuannya bersama Presiden Indonesia sebelum ini, kita tahu Joko Widodo, yang mana turut menyentuh berkenaan minat 10 syarikat Malaysia melabur di IKN, iaitu Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kalimantan. Dan kali ini pula beliau ke Brunei. Apa intipatinya? Dan bersama kita pada jam ini adalah fellow kerusi Raja-Raja Melayu UiTM iaitu Mujibu Abdul Muiz. Menerusi panggilan video, terima kasih Tuan Mujibu kerana menyertai kita pada jam ini. Apa agaknya yang menjadi tumpuan serta perbincangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersama pemimpin-pemimpin buat masa ini, Tuan? Baik, ini lawatan yang penting bagi saya dalam konteks hubungan dua hala Malaysia dan Brunei. Memandangkan kalau diperhatikan tidak sampai 100 hari daripada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau sudah melawat Brunei 2 kali. Dan kita juga melihat bagaimana kerangka lawatan ini barangkali memperlihatkan beberapa ciri-ciri yang penting. Terutamanya satu, kepentingan Brunei dalam hubungan dua hala Malaysia Brunei itu sendiri yang sudah terpahat menerusi pelbagai unsur unsur sejarah, unsur budaya dan sebagainya itu, dan kita melihat ini mungkin daripada perspektif itu, dan juga sudah tentulah isu yang paling penting adalah isu bagaimana hubungan ini diperkembangkan dalam bentuk ekonomi, kerana jelas Malaysia adalah rakan dagang terbesar Brunei di mana tahun lalu saja import Malaysia masuk ke Brunei itu adalah yang paling tinggi, sekitar 41.2% daripada import Brunei. Dan ekspor Brunei juga adalah ekspor yang paling banyak pergi ke Malaysia, sekitar 23%. Dan juga kalau daripada perspektif Malaysia, sudah tentulah Brunei ini adalah rakan dagang ke-26 terbesar antarabangsa dan yang ke-6 di ASEAN. Kedua, saya juga menarik untuk memperlihatkan bagaimana hubungan geopolitik Nusantara itu barangkali menjadi tekanan kepada apa yang dipertontonkan dalam siri lawatan ini. Bagaimana Perdana Menteri selepas melawat Indonesia dan sudah Brunei itu sudah tentu untuk memperlihatkan kepimpinan Melayu Nusantara itu harus diperkuatkan, memandangkan pada ketika ini pemimpin Melayu yang dihormati di serantau dan juga di peringkat global di sosok Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Baginda Sultan Brunei dan juga Presiden Indonesia Jokowi itu barangkali mahu diimbangkan dengan kekuatan tokoh-tokoh Melayu daripada Malaysia yang pada satu ketika itu nampaknya semakin tenggelam dengan ketokohan kedua tokoh yang hebat ini. Dan sudah tentulah juga kita bercakap tentang potensi Borneo itu sendiri, ya, sebagaimana yang dikatakan Borneo is the next Asia power. Bagaimana potensi kuasa ekonomi yang boleh dipacu oleh Borneo itu bukan saja memberi limpahan kepada hubungan serantau di peringkat itu, tapi juga pada perspektif menjadikan ia sebagai satu kuasa ekonomi dunia, memandangkan potensi Borneo itu yang boleh dikembangkan berdasarkan beberapa perkara. Pertama, sudah tentulah kewujudan BIM IAGA, ya, kawasan pertumbuhan ASEAN Timur itu yang sudah wujud sejak sekian lama, tapi sampai ketika ini tidak nampak bagaimana ia dapat diperkembangkan, walaupun potensi ekonomi BIM IAGA itu kalau digambling dengan baik, saya rasa kita boleh dapat manfaat yang itu. Bagaimana juga perkembangan yang berlaku di Kalimantan Utara, ya, apabila Kalimantan Timur, ya, apabila perpindahan ibu negara Indonesia nanti akan sudah tentu menjana pelbagai kemajuan ekonomi, apatah lagi pada tahun 2024 mereka akan berpindah ke situ dan secara peringkat akan berkembang. Kalau ini tidak diambil dan tidak ada mana-mana tokoh yang memulakannya, barangkali kita Malaysia secara spesifik dan juga barangkali Borneo itu sendiri akan terlepas peluang yang terbaik itu, memandangkan Pen Borneo Highway tengah progres pada ketika ini. Jadi saya rasa rangkuman ini perlu dilihat dalam konteks terbesar, iaitu kemakmuran ekonomi serantau. Kerana saya yakin barangkali kita sudah mungkin menuju kepada prinsip dasar luar kita yang sebelum ini menjadi salah satu tunjang kepada pendekatan hubungan luar Malaysia, iaitu makmur bersama jiran atau prosperous thy neighbour, itu dalam konteks ini dengan melihat Indonesia dan Brunei, kemudian nanti mungkin berkembang kepada Filipina dan seterusnya menjadi satu lagi kerjasama strategik di peringkat serantau dengan Borneo sebagai pembuka jalan kepada perkembangan ini. Seronok sebenarnya kalau kita perhatikan fokus diberikan oleh kerajaan adalah pada pembangunan negara dan bukannya lebih kepada politik yang sebelum ini hangat sejak tahun lepas, ya. Kita tahu perkara itu berlaku, tapi sekarang ini fokusnya memang diberikan kepada pembangunan dan bukan sahaja dalam negara, malah pembangunan itu keluar daripada Malaysia, yang mana kerjasama diperkukuhkan antara Indonesia, Brunei, dan kalau kita nak perhatikan dalam 2 bulan tabiran kerajaan perpaduan ini dalam masa yang sangat singkat, rangka lawatan Perdana Menteri difokuskan di negara-negara jiran dan jajaran terdekat. Belum ada lagi rangka lawatan ke Eropah misalnya. Dan ini satu langkah yang baik kerana pelbagai perkara perlu dibangunkan. Pelbagai juga peluang yang harus diambil untuk manfaat masa depan negara. Misalnya kita tahu ibu kota Indonesia, IKN, bagaimana ini sebenarnya dapat memperkukuhkan dan menjadi indikasi untuk merancakkan lagi ekonomi buat Brunei dan juga Malaysia, Tuan. Ya, ini barangkali pendekatan yang lebih strategik, memandangkan kegawatan dunia yang berlaku pada ketika ini masih lagi dijangkakan akan berterusan pada tahun ini dan mungkin diharap akan bertambah baik, kalaupun tidak pada tahun ini, pada tahun depan. Tetapi secara umum kita tidak boleh menunggu ekonomi itu sehingga benar-benar pulih secara keseluruhan tanpa mengambil apa juga tindakan yang boleh bagi memastikan ekonomi itu terus bergerak dan terus berkembang. Dan cara terbaik untuk menangani ini dengan mengenal pasti kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh negara pada ketika ini, dan sudah tentulah dalam aspek Malaysia sebagai sebuah negara serantau, aspek melihat kepada jiran itu adalah cara yang terbaik untuk memastikan kelangsungan ekonomi terus berlaku. Tambahan pula kita melihat bagaimana jiran-jiran kita di peringkat serantau ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang menarik, ya, terutama bila kita bercakap tentang Indonesia dan juga kita bercakap tentang Brunei, sebuah negara kecil yang mempunyai per kapita KDNK yang begitu besar, tetapi pelaburan itu kekayaan Brunei itu dan pelaburannya itu tidak datang ataupun tidak melimpah ke negeri-negeri yang berada di sekitarnya, terutamanya bila bercakap tentang Sabah dan Sarawak ataupun Brunei dan juga Indonesia. Dan dalam masa yang sama juga
kita melihat kekayaan Brunei itu barangkali banyak dilaburkan di negara-negara luar, terutamanya kita bercakap tentang negara Timur Tengah dan juga di Eropah. Maka mungkin dari satu segi kita melihat bagaimana itu boleh dialihkan dan dia boleh menjadi satu kekuatan yang baru yang boleh mencetus kepada kerjasama menang-menang daripada Brunei dan juga Sabah dan Sarawak bila kita bercakap tentang jiran yang terdekat, tetapi juga ini akan menjadi melebihi Sabah dan Sarawak kerana kita juga bercakap tentang Malaysia dan juga keserantauan. Ya, jelas apa yang kita mahu lihat dalam pertemuan Brunei dan juga Malaysia ini, dia perlu keluar daripada perspektif hubungan dua hala yang barangkali mungkin akan berkembang menjadi satu perkembangan yang pelbagai hal lah, multilateralism ya. Bagaimana di awal perbincangan tadi Niki kita berbincang tentang keperluan untuk menghidupkan kembali ya kawasan pertumbuhan ASEAN yang sudah pun dirancang pada sekutu kita. Ada pula special envoy pada sekutu kita bagi perkara tersebut, tetapi nampaknya ia tidak dikembangkan. Sedangkan pada satu ketika dengan potensi, dengan sumber daya alam di Borneo itu yang saya rasa penuh dengan 1001 potensi untuk dikembangkan. Tapi kita masih lagi tidak melihat adanya kepentingan itu, dan kalau ada pun dia barangkali terhenti disebabkan peralihan kepimpinan di peringkat Malaysia dan juga mungkin di peringkat jiran serantau. Dan sudah tentulah kita mahu melihat ini akan kembali disegarkan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang barangkali ada pengalaman itu ketika bersama dengan kerajaan pada satu ketika, dan juga hubungan baik dan jaringan beliau di peringkat serantau dan juga di peringkat global. Mungkin tidak terlalu lewat untuk kita bermula dan semestinya besar harapan kita untuk melihat pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ini membawa pembangunan buat negeri-negeri Borneo, khusus sekali di Sabah dan juga Sarawak, yang mana seringkali kita kata pembangunan di sana agak mempunyai jurang yang cukup besar bersama dengan Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak itu sendiri. Dan kalau kita nak lihat potensi dari segi biodiversitinya, pelbagai juga kelebihan lain merangkumi di wilayah-wilayah Sabah dan Sarawak ini, yang mana kalau kita dapat lihat menerusi sumber-sumber ini, kita ada sumber minyak dan gas di Sarawak, dan juga kalau nak cakap berkenaan di luar negara, di Brunei juga ada minyak dan gas, pelancongan di Sabah, hub maritim di Labuan. Apa lagi yang tuan rasakan di Borneo ini boleh diterokai dan juga dapat menjadi satu nilai aspek pelaburan antara ketiga-tiga negara ini, tuan? Ya, bercakap tentang potensi terhadap Borneo ini ya, Niki, sudah tentu ada pelbagai sektor yang masih lagi belum diterokai. Walau bagaimanapun sektor yang sudah diterokai itu sendiri tidak berjaya diberikan nilai tambah berterusan sejak sekian lama. Sebagai contoh, bagaimana kita melihat potensi pelancongan ya. Saya tertarik dengan satu laporan yang diberikan oleh Marriott International yang menyatakan bahawa ketika pertelingkahan di antara US dan China itu memberikan limpahan manfaat kepada ekonomi apabila pelabur mengalihkan pelaburan mereka ke sebelah Asia Tenggara, tapi itu tidak berlaku dalam konteks pelancongan. Sedangkan bagaimana Borneo adalah satu kawasan yang sungguh berpotensi untuk dibangunkan sebagai kawasan pelancongan, memandangkan beberapa faktor yang memberikan kelebihan yang dirasakan paling sesuai dalam konteks pengembaraan keluarga yang bersifat jangka pendek, yang mana lokasinya begitu strategik. Faktor harga dan kestabilan serantau itu sangat membantu wilayah ini kerana kos yang begitu rendah, di mana dengan kos yang rendah tapi pulangan kepada pelancongan yang bersifat keluarga dan jangka pendek ini sangat memberikan pulangan yang bernilai tinggi, juga masih gagal dieksploitasi. Dan yang paling penting sudah tentulah bagaimana dalam perspektif pelancongan kelebihan yang ada pada Borneo itu ya, yang hampir dimiliki di semua tempat ya. Ada pulau yang cantik, ada flora dan fauna yang menarik, ada keunikan-unikan tertentu yang tidak ada, mempunyai hutan tertua di dunia, tetapi daripada perspektif itu dia tidak dikembangkan dengan baik.
yang sudah pasti kalau berjaya di gambling dengan baik, ada kepimpinan dan juga kesepakatan yang padu daripada pemimpin-pemimpin utama serantau, barangkali ia boleh diganda. Dan ada lagi perkara yang bila Niki sebutkan tadi berkenaan dengan industri minyak dan gas itu, ya, bagaimana tidak nampak adanya satu kerjasama teknikal dalam konteks kita membuka industri tersebut, ya, bagaimana kita bercakap tentang teknologi hijau contohnya, tentang tenaga yang terbarui contohnya, kan. Ada juga yang bercakap tentang industri biomass. Ini tidak yang saya rasa sudah dicakapkan acap kali, tapi masih lagi tidak berlaku secara serius dan juga tidak dikembangkan secara meluas. Dalam konteks Borneo itu mempunyai kelebihan dan pengalaman, ya, kemahiran teknikal yang diperlukan bagi mengembangkan itu kalau ada kepimpinan yang baik daripada semuanya, dan sudah tentu juga bercakap tentang potensi sumber daya alam serantau itu, ya, Diki, apabila kita bercakap tentang hutan, laut, sumber asli, ini banyak di Borneo itu, tapi bagaimana kita masih lagi tidak melihat adanya kerjasama strategik, ya, mungkin ada kerjasama secara joint venture di antara negara-negara itu mengembangkan industri yang berkaitan dengan sumber daya alam ini bagi membolehkan ianya dikembangkan dan kemudian nikmatnya itu melimpah kepada semua, dan akhirnya ini menjadi satu sumber ekonomi baru yang mendatangkan kemakmuran dan kekayaan pada wilayah-wilayah yang berada di Borneo. Okey, panjang lagi perbincangan saya bersama Tuan Mujibu Abdul Muiz. Selepas ini kita nak sambung berkenaan dengan sentralisasi Borneo, yang mana cubaan ataupun bagaimana kita dapat membangunkan Borneo itu sebagai sebuah kuasa baru di Asia. Tapi selepas ini kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali semula selepas ini. Bertemu semula dalam segmen Pantau Kerajaan Baharu. Kita masih lagi bersama dengan fellow kerusi Raja-Raja Melayu ATM, iaitu Mujibu Abdul Muiz, menerusi panggilan video. Sebentar tadi Tuan Mujibu panjang lebar sebenarnya bercerita berkenaan dengan bagaimana potensi Borneo ini dapat diangkat. Khusus sekali kita melihat pada rangka lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Brunei, bagaimana usaha untuk memperkukuhkan lagi hubungan bilateral bukan sahaja bersama Brunei, tapi kita lihat dalam rangka-rangka lawatan sebelum ini beliau ke wilayah Sabah dan Sarawak dalam menstabilkan politik di Sabah misalnya, dan di Sarawak pula mungkin berbincang berkenaan dengan pembangunan di negeri itu. Dan sebelum itu juga Perdana Menteri ke Indonesia bertemu dengan presidennya iaitu Joko Widodo membincangkan berkenaan dengan IKN, iaitu ibu kota negara Nusantara Indonesia. Tapi kita nak bercakap lagi berkenaan dengan pembangunan di Borneo ini. Kalau nak bercerita berkenaan dengan cabaran ini, bagaimana dalam nak membangun, bagaimana ia dapat diseimbangkan dalam masa yang sama, memastikan daya saing antara negara itu sihat, dan juga dalam masa yang sama membawa kepada kepentingan ketiga-tiga negara, kepentingan bersama di rantau ini, Tuan. Ini barangkali perlu dilihat dalam satu kerangka yang luas, memandangkan dalam kerjasama serantau, walaupun kita memiliki ASEAN sebagai platform ataupun organisasi untuk menggalakkan kerjasama serantau, tapi apa yang berlaku dalam konteks ASEAN itu nampaknya masih lagi terhalang dengan kebanyakan negara-negara di ASEAN itu sukar untuk mendapat kesepakatan. Dan dalam konteks negara ke negara, lebih banyak hubungan itu diselesaikan berdasarkan hubungan dua hala dan penyelesaian secara perundingan yang lebih erat dan intim antara negara-negara yang terlibat. Jadi dalam konteks ini kita lihat bagaimana kegagalan BIM IAGA itu sendiri untuk menjadi sebagai satu platform bagi membolehkan kawasan pertumbuhan ASEAN Timur itu boleh dimangkin. Ya, sementelahan pula kita harus melihat BIM IAGA itu juga bertujuan politik sebenarnya, ya, selepas apa yang berlaku kepada selatan Filipina, maka itu diilhamkan oleh Presiden Filipina ketika itu Fidel Ramos bagi memastikan penyelesaian secara ekonomi itu mampu untuk menyelesaikan pertelingkahan yang bersifat politik dan keselamatan yang menggugat bukan saja selatan Filipina tapi juga negara-negara jiran yang bersempadan dengan wilayah itu. Jadi dalam konteks ini mungkin
saya rasa bagaimana kita menjawab persoalan yang dilontarkan oleh Tiki itu, dia harus bermula dengan menunjukkan kepimpinan di antara negara-negara yang terlibat tu, terutamanya kita bercakap dalam konteks Malaysia, Brunei dan juga sudah tentu Indonesia. Memandangkan Indonesia mungkin rapat dengan kita dalam konteks politik Melayu Nusantara dan juga mengambil kira kedudukan Indonesia yang akan lebih rapat dengan perpindahan ibu negaranya ke Kalimantan itu sudah tentu akan menjadikan kepentingan Sabah, Sarawak dan juga Indonesia itu akan bertambah penting dalam hubungan politik, security dan juga ekonomi. Saya rasa ini perlu bermula dengan satu proses deregulasi yang berterusan. Harus melihat bagaimana perundingan di peringkat tinggi ini boleh menyelesaikan isu-isu yang membelenggu dan juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangannya ya, daripada aspek peraturan, immigration contohnya, percukaian, pergerakan modal, perkhidmatan dan juga buruh itu di kawasan-kawasan ini itu barangkali boleh diselesaikan kalau ada satu tindakan deregulasi di antara pemimpin-pemimpin ini, kerana jelas kalau hubungan secara dua hala saja yang bersifat bilateral ini hanya menyelesaikan satu isu tanpa menyentuh kepada isu-isu yang sentral seperti mana isu yang saya bincangkan tadi, iaitu deregulasi, dia barangkali akan menyukarkanlah untuk perkembangan dan sudah tentulah untuk memastikan persaingan yang sehat dan juga perkembangan yang sehat ini memberikan ruang menang-menang kepada semua pihak. Itu satu. Kedua, kita bercakap tentang pembangunan di Borneo ini yang kebanyakannya terhindar disebabkan ketiadaan fasiliti infrastruktur dan keterjaringan wilayah yang begitu ketara di sini ya, dan sudah tentu dengan kedatangan ibu kota Nusantara Indonesia itu di Kalimantan, jadi saya rasa perkembangan ini perlu juga seiring, kerana dalam konteks peningkatan fasiliti dan infrastruktur kita perlu melihat kepada aspek keterjaringan, bagaimana keterjaringan di peringkat ini berlaku di sebelah sudut, melalui jaringan udara, jaringan darat dan laut. Jadi peningkatan fasiliti dalam konteks ini dia perlu seiringlah dengan hal itu bagi memangkin juga pertumbuhan ekonomi yang disasarkan, kerana fasiliti infrastruktur ini yang menjadi nadi kepada perkembangan itu. Kalau tidak diberikan ataupun tidak ditingkatkan, maka saya tidak nampak ini akan boleh menjadi membantulah dalam konteks tiga negara ini ataupun menjadikan Borneo itu sebagai kuasa baru ini. Paling penting juga adalah insentif yang kompetitif bagi menggalakkan pelaburan dan juga pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh bukan saja FDI atau foreign direct investment, tapi juga pelaburan swasta setempat ya, kerana kita faham ada unit-unit ekonomi JLC kerajaan negeri baik di Sabah, di Sarawak, di Brunei, mungkin juga datang daripada konglomerat di Indonesia, boleh membantu melabur dan juga merancangkan pertumbuhan ekonomi kalau ia dipacu dengan insentif yang kompetitif bagi memastikan. Dan yang terakhir juga saya rasa di dalam konteks ini perlunya ada pembentukan satu sub wilayah, yang mana sub wilayah ini boleh fokus kepada kelebihan dan kekuatan masing-masing, di mana mereka ini boleh menumpukan itu dan menggambling bagi memastikan optimalisasi sumber produk di wilayah-wilayah itu dapat dikembangkan, dan kemudian nanti dianya boleh melimpah kepada perkara-perkara lain, dan yang paling penting adalah ini boleh menjadikan sumber itu diurus dengan lebih cekap ya, pengoptimumkan pengeluaran itu boleh diseimbangkan, dan yang paling penting penjimatan dari sudut pengeluaran itu dan pembaziran sumber itu boleh dielakkan, kerana kalau kita melihat kepada wilayah-wilayah ini Brunei, Sabah dan Sarawak, sudah tentu kita melihat kesamaan sumber ekonomi dalam industri gas itu menjadi persamaan yang ketara. Jadi bagaimana untuk memastikan mereka tidak ada alami pertindihan, dan perlu ada fokus terhadap apa kekuatan dan kelebihan mereka masing-masing supaya mereka boleh optimalkan, dan sudah tentu dengan peroptimal ini ada pergantungan
di antara mereka yang menjadikan pergantungan ini mengurangkan persaingan dan juga yang paling penting akan menjadikan mereka lebih rapat, lebih mesra dari perspektif market, kerana pergantungan itu akan menjadikan kita lebih percaya dan lebih yakin dengan kita berharap pada dia dan dia berharap pada kita. Jadi ini saya rasa perlu dalam konteks mengembangkan wilayah Borneo itu sebagai sebuah wilayah yang sangat berpotensi sebagai kuasa ekonomi baru. Baik, semestinya masa yang cukup panjang diperlukan untuk merealisasikan segala impian pembangunan dan mencapai tahap kuasa baru di Asia ini. Tapi kita nak melihat kepada cabarannya, apa cabaran utama selain pada masa untuk mencapai segala aspirasi ini, dan bagaimana perkara ini sebenarnya perlu dijamin dan dijaga untuk masa yang panjang. Ini banyak berkait rapat dengan dua perkara. Satu, bagaimana kepimpinan di peringkat wilayah itu, terutamanya kita bercakap tentang kepimpinan Ketua Menteri di Sabah, Premier Sarawak, Brunei dan pemimpin-pemimpin di wilayah-wilayah seperti di selatan Filipina, di Sulawesi, di Kalimantan. Mereka harus lebih banyak ataupun lebih kerap bertemu kerana pertemuan mereka yang di peringkat lokal ini akan lebih memberi banyak input berbanding hanya mengambil sikap tunggu dan lihat kepada apa yang berlaku di peringkat lebih tinggi yang melibatkan mungkin Tuanku Sultan Brunei, Perdana Menteri Malaysia, Presiden Indonesia ataupun Filipina. Kerana saya rasa kalau mampu dilakukan diregularisasi di peringkat lokal ini, saya rasa akan lebih banyak peluang dan lebih cerah untuk memastikan kerjasama ini akan lebih hidup dan lebih lestari di peringkat jangka panjang. Itu pertama. Kedua, dia bergantung kepada pertemuan yang kerap di peringkat tertinggi yang mana mereka itu boleh berbincangkan tentang kaedah bagi memastikan apa yang telah dibincangkan di peringkat setempat itu boleh diangkat, kemudian dilihat daripada dua perspektif. Satu, bagaimana untuk memberikan fasilitasi terhadap apa yang telah dicadangkan, dan kedua, mencari jalan supaya diregularisasi yang ketat ataupun deregularisasi yang menghalang perbincangan ataupun perkara-perkara yang penting dalam perkembangan ekonomi itu mampu diturunkan. Seperti mana yang saya katakan tadi, walaupun kita ada ASEAN yang sudah pun memberikan regularisasi tentang peraturan perdagangan bebas di antara ASEAN, ya, kita ada AFTA dan sebagainya, tapi saya masih lagi tidak melihat itu boleh berlaku dan mampu dilaksanakan di peringkat ASEAN, apatah lagi bila kita bercakap tentang pembangunan wilayah Borneo yang melibatkan negeri-negeri ini. Jadi kalau kita mengambil bagaimana pembangunan segitiga yang fokus dan banyak dibantu dengan diregularisasi di peringkat daerah, macam kita tengok bagaimana Sijori contohnya, Singapura, Johor Riau itu berkembang dengan baik pada satu ketika disebabkan dua perkara yang kita bincangkan itu Niki. Jadi mungkin ini boleh diangkat dalam konteks Borneo, dan bagaimana ini boleh dilaksanakan itu terpulang kepada kreativiti dan juga iltizam politik ke semua pihak yang berada di kawasan itu. Baik, terima kasih Tuan Mujibu Abdul Muiz, iaitu Fellow Kerusi Raja-Raja Melayu UiTM yang mana mengulas berkenaan dengan pembangunan di Borneo, khusus sekali dalam rangka lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ketika ini mengunjungi Brunei Darussalam untuk lawatan rasmi selama 2 hari. Semestinya kita menantikan apa pelan terbaru ataupun apa intipati yang akan dibawakan oleh kerajaan dalam pelan pembangunan serantau ini. Tapi saya kira itu saja untuk segmen Pantau Kerajaan Baharu. Saya Nixon Nyambar. Selamat hormat.